Pertama, kita telah mendengar bagaimana tawaran-tawaran tadi. Satu agak yang menarik yang saya perlu perjelaskan kepada rakyat. Putusan Muhyiddin Yassin pada petang tadi seolah membodohkan kita rakyat Malaysia ni. Sehingga rakyat Malaysia ini buta politik, tak faham politik. Dan kita seperti tidak pernah melahirkan saintis-saintis politik yang dipanggil ilmu sains politik. Di mana kita sendiri pun banyak pakar dalam bidang sains politik. Ada yang bertaraf doktorat dalam bidang mereka masing-masing. Tapi kalau kita tengok dan dengar kenyataan Muhyiddin Yassin tadi, seolah-olah kita berada di dalam rimba, dalam hutan belantara, yang mana kita semua ni tak ada pendidikan. Satu masalah besar yang saya rasa membodohkan rakyat ini dengan satu ayat yang jelas. Bahawa dia mengatakan bahawa tidak ada satu parti politik yang majoriti untuk menggantikan dia. Ini kebodohan lah. Itu sebab saya panggil kerajaan ini sebagai kerajaan 3 pegawai. Kerajaan 3 pegawai ini dia ada seorang pentaraf akhbar ataupun pegawai khas ataupun pegawai media, pejabat Perdana Menteri, seorang sosial politik kanan, yang saya panggil seperti botak, dan kemudian seorang pegawai penulis ucapan merangkap sosial kanan kepada pejabat Perdana Menteri. Jadi saya percaya 3 pegawai ini telah membaca draft itu dan memikirkan draft ucapan yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri ini adalah yang terbaik sekali kepada mereka. Terbaik? Tidak terbaik. Sebaliknya membodohkan kita. Antara yang membodohkan kita, bagaimanakah Istana Negara Istana Negara nak melantik seorang Perdana Menteri? Nak tahu cukup majoriti atau tidak? Dia belum lagi meletakkan jawatan. Jadi bagaimana Istana Negara boleh nak melantik seorang Perdana Menteri, memanggil seorang Perdana Menteri untuk ditunjuk sebagai calon Perdana Menteri bila kita lihat ahli-ahli parlimen yang membangkang sekarang ini tidak boleh berbuat apa-apa lagi, sementara Perdana Menteri sekarang tidak meletakkan jawatan. Jadi selagi Perdana Menteri sekarang tidak meletakkan jawatan, Istana Negara tidak boleh memanggil sesiapa pun masuk ke pintu Istana Negara. Sama pintu utama ke, pintu 1 ke, pintu 2 ke, tak ada siapa yang boleh masuk. Sebab Perdana Menteri masih wujud. Jadi kalau nak tahu majoriti atau tidak majoritinya seseorang itu untuk dilantik jadi Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin letaklah jawatan dulu. Jangan gunakan perkataan membodohkan rakyat. Saya tidak boleh meletakkan jawatan kerana parti politik tidak ada satu pun yang cukup majoriti. Tuan-tuan dan perempuan semua, para pendengar live saya, negara kita ni ada 2 dewan. Satu Dewan Rakyat, satu Dewan Negara. Dalam Dewan Rakyat, kita menggunakan sistem yang diamalkan, iaitu sistem 2 blok. Satu blok yang akan menjadi kerajaan atau pemerintah. Satu blok yang tidak menjadi kerajaan atau pemerintah dipanggil blok pembangkang. Jadi blok pemerintah atau blok kerajaan mestilah mendapat majoriti. Kalau dia ada majoriti, maka dia boleh duduk di blok kerajaan. Dan untuk menjadi kerajaan, dia kena membuktikan sokongan dia terhadap dia menjadi Perdana Menteri, barulah dibawa ke Istana Negara. Amalan ini berlaku jika berlakunya pilihan raya. Selepas pilihan raya, barulah sistem untuk dapatkan sokongan majoriti itu diguna pakai oleh Istana Negara sebagai tunggak pemerintahan kita. Ya. Jadi soal yang bangkit yang disebutkan oleh Muhyiddin Yassin tadi adalah satu perkara yang aneh dalam negara kita yang mengamalkan demokrasi, 2 dewan, dan dalam Dewan Rakyat
dua blok, antara blok kerajaan yang majoriti dengan blok pembangkang yang minoriti. Isunya di mana sekarang? Isunya bahawa dia telah kehilangan daripada 222, dia memerlukan sekurang-kurangnya 112 untuk menunjukkan simple majority. Tetapi sekarang dari data yang dibuat oleh pihak parti pembangkang, termasuk dari UMNO 14, bahawa terdapat lebih kurang 120 sekarang di kerusi pembangkang. Sebaliknya, kerusi pemerintah merosot daripada 115, 13 dan sekarang tinggal 100 sahaja kerusinya. Itu pun ada di kalangan ahli-ahli UMNO yang menjadi menteri, timbalan menteri dan backbencher belum membuat keputusan lagi. Kalau 20 orang ini keluar, kemungkinan parti dia ada lagi tinggal bakinya dalam kedudukan 85 kursi ataupun bawah lagi kepada 80 kursi. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan semua yang menonton video saya, hari inilah hari kebanggaan dunia ataupun hari kebanggaan kerajaan ini. Kenapa saya kata banggang? Sepatutnya seorang Perdana Menteri mendapat maklumat yang cukup dari pegawai-pegawainya. Bukan saja daripada pegawai kerajaan 3 pegawai, tapi daripada pakar-pakar yang ada untuk menapis kenyataan-kenyataan dia. Kemudian itu pula, Malaysia memang mengamalkan sistem dewi fungsi. Apakah yang dikatakan dewi fungsi itu? Ialah Dewan Rakyat melakukan 2 tugas, iaitu kerajaan dan pembangkang. Kita tidak pernah mengamalkan jawatan Dewan Rakyat sebagai berlaku di Indonesia, iaitu memilih presiden dan majlis pemusyawaratan rakyat, tidak ada pembangkang. Dari itu, pada pandangan saya, seolah-olah Mahidin memberi kata, ataupun lebih kurang, dia cuba nak sekolahkan istana negara. Keangkuhannya, egonya ialah untuk sekolahkan istana negara. Dengan membangkitkan, mencadangkan bipartisan, kemudian membangkitkan ketua pembangkang akan dijadikan taraf menteri. Kalau ketua pembangkang dah jadi taraf menteri, dah jadi menteri, tak ada lagi lah pembangkang. Jadi inilah yang menjadikan kita semua di Malaysia ni satu perkara seperti dibodohkan oleh seorang Perdana Menteri yang mungkin cara fikirnya agak lemah kerana penyakit kanser prostat dia. Kemudian itu dengan latar belakang dia, dengan serangan bertubi-tubi, soal skandal dia dengan bini orang. Jadi fokus dia tak ada. Fokus dia sekarang untuk mengekalkan kuasa. Dan dia amat bimbang kalau hilang kuasa. Selepas Najib Razak turun naik mahkamah, Mahidin Yassin dah akan dijangka turun naik mahkamah kerana beberapa tuduhan yang mungkin akan berlaku. Kalaulah dia bersih, jujur, tidak ada apa masalah yang salah waktu pemerintahan dia, maka dengan sendirinya dia sanggup untuk meletakkan jawatan, menjaga keluarga dia dan menghayati hari tua dia dan pesara dia. Jadi masalahnya sekarang dia tidak mau melakukan itu semua sebab dia melihatkan bahawa dia akan menghadapi berbagai masalah. Seperti mana saya kata selalu, saya sebut selalu, walaupun kita lihat dia sudah cebok, dah cuci bersih, pakai tekanan air yang kuat mencuci punggung ni, tapi kalau dikorek dengan jari tetap bau. Sebab di dalam punggung itu tak dapat kita mencucinya. Jadi soalnya sekarang, kalau dicari dan digali, mesti dapat apa benda yang boleh dilakukan untuk mendakwa Mahidin Yassin ini nanti. Jadi Mahidin Yassin sekarang cukup bimbang benda itu. Dengan usianya dah lanjut, berbeza dengan Najib, dalam kedudukan 66, 67 dia didakwa di mahkamah, dia masih muda. Begitu juga Zahid dalam 65, 66, dia masih muda.
Tetapi apa berlaku kepada Mahidin dengan usia 75 tahun kena turun naik mahkamah? Jasa tidak sebesar mana? Kita kena melihat bagaimana Indonesia bersungguh-sungguh melakukan reformasi Mei tahun 98, menjatuhkan Soeharto dan sebagainya, dengan pendedahan rasuah yang cukup banyak. Tetapi rakyat Indonesia mendapati bahawa dengan kedudukan usianya, dengan keuzurannya, forgetlah, dia sudah pun meletakkan jawatan. Bukan dia disingkirkan. Kena ingat, Soeharto dimaafkan oleh rakyat Indonesia bukan kerana dia disingkirkan dari jawatan presidennya. Dia letak jawatan. Apabila dia tahu dia salah, dia tahu dia akan menghadapi berbagai-bagai serangan, termasuk ancaman akan didakwa kes korupsi, koroni dan nepotisme dia letak jawatan. Maka dengan kesihatannya, dengan keadaannya masa itu, dan dia sudah meletakkan jawatan pada tahun 98, rakyat Indonesia silaturahim memaafkan dia. Tak ada langsung mau melakukan, meneruskan dakwaan kepada suatu, kecuali kepada anak dia. Anak dia juga menghadapi masalah. Dan akhirnya kerana anak yang muda, Tommy terpenjara 6 tahun. Tapi dia, anaknya kerana memikirkan bahawa tidak melakukan kesalahan, dengan senyum masuk penjara. Dan sekarang bebas. Dan telah pun mengetuai parti Golkar. Jadi, masalah yang bangkitkan, takkan Mahidin tidak belajar bagi kita memaafkannya. Begitu juga kita memaafkan Mahathir, Dr. Mahathir bin Mohamad. 2 insiden berlaku. Kerana 2 Perdana Menteri dia menyandang jawatan 2 kali Perdana Menteri. Kenapa kita memikirkan bahawa tidak perlu dibawa Dr. Mahathir ke mahkamah untuk didakwa? Pertama kerana tuanya. Kemudian dia meletakkan jawatan. Ketiganya jasa saja selama 20 tahun, kita jangan cuba nak nafikan. Walaupun ada berlaku rasuah, berlaku kroni dan nepotisme, tetapi sumbangannya lebih besar. Begitu juga yang selama 22 bulan, dia jadi Perdana Menteri 20 tahun, 2 kali kedua jadi Perdana Menteri 22 bulan, pun begitu juga. Tak ada apa pun yang kita boleh katakan yang boleh mendakwa dia ke mahkamah, kerana jasa dan sumbangannya besar. Tetapi berbeza dengan Mahidin Yassin ini, apa sumbangan dia? Dan apabila dia tidak mahu meletak jawatan, dia akan menjejaki, akan mengikut apa yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dulu. Iaitu apabila Barisan Nasional kalah, Najib hilang jawatan Perdana Menteri, maka tindakan undang-undang dilakukan kepada Najib Razak. Jadi ini juga akan berlaku. Senario ini juga akan berlaku kepada Mahidin Yassin. Sebaik saja dia letak jawatan, desakan pun berlaku untuk disiasat. Jadi ke mana? Ke mana dia nak pergi? Jadi itu sebab dia mempertahankan jawatan sekarang ni dengan kegilaan yang tak masuk akal. Yang saya katakan kegilaan tak masuk akal ini, contoh dia ialah untuk memanggil pembangkang menyertai kerajaan. Kita tidak boleh melakukan ini. Kerana sistem demokrasi kita, dewan fungsi Dewan Rakyat. Dewan fungsi Dewan Rakyat itu ialah 2 tugas dia, iaitu pembangkang dan juga pemerintah. Kalau kita hendak buat dewan fungsi di dalam Dewan Rakyat, kita kena merombak perlembagaan. Kita kena memilih Perdana Menteri terus. Kita hapuskan pemilihan majoriti parti ini atau majoriti ahli Dewan Rakyat untuk jadi menteri. Kita ikut cara Indonesia. Dia memilih Dewan Rakyat dia, Dewan macam Dewan Negeri dia, DPR daerah dia, DPR MPR dia. Tapi semua itu tidak akan jadi pemerintah. Yang jadi pemerintah ialah presiden. Jadi presiden kena berlaku adil. Itu sebab
Presiden kena menerima Prabowo daripada Gerindra untuk jadi Menteri Pertahanan. Melantik dia sebab mereka sudah berperang dalam jawatan Presiden. Jadi apakah yang bingung sangat Muhyiddin sekarang untuk nak mempertahankan? Kita kena lihat tuan-tuan dan puan-puan, negara kita ini satu raja perlembagaan, iaitu raja menyerahkan tanggungjawab pemerintahan ini kepada awam atau kepada rakyat melalui proses pilihan raya. Segala tindakan yang dilakukan oleh kerajaan itu adalah bagi pihak raja perlembagaan. Perdana Menteri tidak boleh bertindak luar daripada bidang kuasa perlembagaan yang meletakkan Yang di-Pertuan Agong sebagai pemerintah. Saya tahu banyak orang mentafsirkan. Saya pun bukan orang undang-undang. Tetapi soal dia yang dikatakan Istana Negara mestilah bertindak di atas nasihat. Maknanya, apakah nasihat itu? Nasihat itu ialah membuat keputusan. Dari itu ada perkara yang Istana Negara boleh buat keputusan mutlak yang kamu tak boleh buat. Kedaulatan, kebesaran, keistimewaan dia kamu tak boleh sentuh. Agama Islam kamu tak boleh sentuh. Perkara 153 perlembagaan dan perkara bahasa kamu tak boleh sentuh. Kedua, tidak mutlak, tapi ada budi bicaranya, iaitu nasihat tadi. Dan ketiganya, kena faham bahawa baginda mempunyai kuasa menolak. Dari itu, Istana Negara ini seperti disekolahkan ataupun dibodohkan oleh Mahathir Yassin di dalam ucapan dia pada petang tadi. Mana kamu tahu bahawa tidak ada parti politik? Mana kamu tahu parti politik tidak ada majoriti dan tak ada menunjukkan seorang Perdana Menteri? Persoalannya sekarang, bila Istana Negara minta parti politik yang menentang Muhyiddin ini menunjukkan Perdana Menteri, mana dia? Persoalannya pula lagi, bolehkah Istana Negara tunduk kalau hari ini kita menghantar surat mengatakan Mr. A ini sebagai Perdana Menteri? Jawapannya, tak boleh. Kerana apa? Kerana Perdana Menteri belum lagi meletakkan jawatan. Tuntutan rakyat sekarang ni kepada Muhyiddin ialah kamu letak jawatan dulu. Kami akan uruskan negara ini. Kami akan uruskan siapa nak jadi Perdana Menteri. Saya telah menjelaskan, bukanlah secara terperinci, tapi pada amnya. Apabila menghadapi undi tidak percaya di Dewan Rakyat, parti kerajaan atau pemerintah kalah dengan 100 kursi, 100 orang menyokong. Dan 120 lagi menentang. Dalam Dewan itu ada ketua pembangkang. Maka Istana Negara kena panggil ketua pembangkang itu dulu. Ini adalah konvensyen dunia dalam negara demokrasi. Benjamin Netanyahu dikalahkan di dalam Parlimen Israel. Setelah dikalahkan dengan kelebihan satu undi, Presiden Israel memanggil ketua pembangkang. Ketua pembangkang dia, Yair Lapid, tak mau jadi Perdana Menteri kerana dia dah berunding dengan parti gabungannya seorang lain dijadikan Perdana Menteri. Wahal ketua pembangkang itu adalah ketua pembangkang Parlimen di Israel. Di Parlimen Israel. Jadi begitu jugalah kalau kerajaan Medan kalah dalam undi 100 lawan 120, dia perlu meletakkan jawatan dan Istana Negara memanggil dulu ketua pembangkang. Kerana ketua pembangkang adalah orang yang sepatutnya mempunyai protokolnya ataupun yang berhak untuk dipanggil ke Istana Negara. Jadi terserahlah kepada ketua pembangkang untuk mengumpulkan 120 orang pembangkang ini
melalui parti masing-masing bersetuju atau tidak menjadi Perdana Menteri. Saya telah jelaskan. Saya telah jelaskan beberapa kali, iaitu jikalah UMNO masih konsisten dengan keadaan bahawa no Anwar, no DAP, maknanya UMNO sekarang 14 orang atau 15 orang sudah berada di blok pembangkang. Blok pembangkang dikira sebagai majoriti. Tetapi di dalam perundingan, mungkin kerajaan di pihak ketua pembangkang, iaitu melalui PH dia, melalui parti lain dia, memberikan sokongan tapi tidak mahu menyertai kerajaan. Seperti UMNO, Pejuang, warisan dia ikut, bebas. Okey, kita sokong ketua pembangkang jadi Perdana Menteri, tapi kami tak mau masuk kerajaan. Ini berlaku dan biasa. Jadi itu yang saya nak katakan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua dalam isu ini, supaya tuan-tuan faham betul-betul. Supaya tuan-tuan ingat apa yang saya cakap ini. Jadi itu sajalah yang saya nak terangkan, kerana kita sekarang berada dalam planet bukan bumi, mungkin planet di bintang marikh. Sebab speaker kata kita ada lagi 114, kerajaan ada 114, tapi dalam kes menumbangkan kerajaan PH, kerajaan Pakatan Rakyat di Perak, kerajaan PH di Kedah, di Melaka, di Johor, tak ada pun speaker itu beritahu bahawa tak boleh dilantik menteri besar baru atau ketua menteri baru, kerana tidak berada di kursi pembangkang. Jadi ini agak pelik sikit lah. Jadi apa-apa pun saya ucap terima kasih pada tuan-tuan.